Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita pada kali ini, bila ada seorang remaja perempuan ni boleh hilang daripada rumah gitu je, lenyap, mestilah orang-orang akan tanyakan family budak ni kan. Dah tu yelah fokus dengan orang-orang yang terdekat dia. Tanya apa yang jadi, tanya kepada budak ni pergi. Tapi semua orang pun tak tahu tau. Jadi kes ni sebenarnya ambil masa dalam 10 tahun untuk kumpulkan semua bukti. Walaupun sebenarnya pihak polis dah ada person of interest dia tu. Maksudnya orang yang disyaki lah. Tapi sebab tak ada bukti, so diorang kena kumpulkan bukti-bukti semua dalam masa 10 tahun tau. Barulah kes ni dapat diselesaikan. So macam yang saya kata tadi, kes ni melibatkan seorang remaja dan dia sendiri adalah cheerleaders. Dia baru berumur 13 tahun. Dah tu dia dibunuh oleh teman lelaki ibu dia dengan sangat tragik. So tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Nama remaja yang kita masukkan ni adalah Hailey Darlene Dunn. Atau dia sendiri lebih dikenali dengan nama gelaran Hailey. Dia dilahirkan pada 28 Ogos 1997. Maknya bernama Billy Dunn ataupun lebih dikenali sebagai nama Billy, dan ayahnya pula bernama Clinton William ataupun lebih dikenali dengan nama gelaran Clint. Tapi kalau saya nak sebut Clint macam pelik pula kan. Jadi mungkin saya akan sebut Clinton lah. Jadi masa Hailey ni berumur 10 tahun, mak dengan ayah dia tadi bercerai. Dan Hailey ni sendiri dia ada seorang abang lelaki tau, namanya David. So lepas mak dengan ayah dia bercerai tadi, diorang bertiga, Hailey, abang dia David dengan maknya Billy, diorang pindah ke satu pekan kecil yang ada di Colorado City di Texas. Tak lama lepas tu, mak dia ni bercinta dengan seorang lelaki yang bernama Sean Atkin. Jadi tak lama pun mak dia dengan Sean ni bercinta. Dah tu Sean tadi pindah masuk ke dalam rumah diorang. Tinggal dengan diorang sekeluarga. Jadi macam satu family. Tapi masa tu diorang tak kahwin lagi lah. Sebenarnya ayah Hailey, Clinton tadi kan, dia tinggal tak jauh pun daripada rumah Hailey ni. Seberang jalan tu je. Jadi ayah Hailey, dia gambarkan Hailey ni sebagai seorang remaja yang tomboy. Tapi dalam masa yang sama, dia juga suka dengan barang-barang yang glitter-glitter ni tau. So macam tomboy tapi ada girlish dia lah. Mak dia pula cakap, Billy tadi, dia cakap anak dia ni orangnya periang. Lepas tu dia suka melawak. Dia suka gembirakan orang lain. Kawan-kawan dia pula gambarkan Hailey sebagai seorang yang suka sangat bergurau, suka buat lawak. Dah tu dia tak takut tau untuk bagi tahu dia punya pendapat. Macam outspoken macam tu lah kan. Jadi masa Hailey belajar dekat Colorado City Middle School, pada masa tu dia jadi cheerleaders. So memang ramailah orang yang sukakan dia. Dia sendiri pun ramai sangat kawan. Dah tu bukan aktiviti cheerleaders tu je yang dia join, tapi dia juga aktif dalam sukan basketball, volleyball dan juga baseball. So katanya Hailey ni sangat rapat dengan ayah dia tau. Walaupun dia tinggal dengan maknya, tapi rumah ayah dia kan macam seberang jalan tu je. Jadi boleh kata tiap-tiap hari dia akan pergi rumah ayah dia. Kadang-kadang tu kalau lepas sekolah dia akan singgah kejap. Kadang-kadang tu dia akan stay kat sana sampai waktu dinner, waktu makan malam kan. Lepas tu baru balik rumah. Jadi kalau dah tiap-tiap hari dia akan lepak rumah ayah dia, mestilah kita boleh bayangkan kan betapa akrabnya diorang ni anak beranak. Katanya pada hari Christmas tahun 2010, satu hari tu Hailey spend masa dengan mak dia, dengan abang dia. Dan malam tu pula, dia habiskan masa dengan ayah dia. Dan katanya dia tidur dekat sana lah. Nenek dia cakap pada hari Christmas tu, Hailey ni excited sangat sebab dia dapat hadiah yang merupakan satu iPad daripada family dia. Jadi, pada 27 Disember 2010, baru je 2 hari lepas Christmas, mak Hailey cakap dia keluar daripada rumah tu dalam pukul 6.30 pagi. Sebab dia pergi siap-siap, lepas tu dia nak pergi kerja kan. So, pada masa tu, dia tinggalkan Hailey. Hailey masih lagi tengah tidur dekat katil dia. Boyfriend dia pula, Sean tu, dia keluar awal lagi daripada mak dia ni. Dia keluar sejam lebih awal. Abangnya Hailey pula, David tu, dia pergi tidur dekat rumah kawan dia. Jadi sepatutnya dekat rumah tu sekarang ni hanya tinggal Hailey seorang-seorang je. So keadaan begitu sebenarnya tak heran. Itu macam dah jadi kebiasaan dah bagi dia orang. Jadi Billy cakap, Billy ni maknya Hailey lah. Billy cakap
Yang dia fikir pada hari tu, lepas Hailey tadi dah bangun, mestilah Hailey akan pergi ke rumah bapak dia, ke rumah Clinton tu kan. Tapi bila Billy balik pada petang tu, balik kerja, Hailey tak sampai-sampai rumah juga. Jadi Billy pun macam pelik lah, kenapa Hailey ni tak sampai-sampai rumah lagi kan. So Billy tadi pun pergi tanya Sean. Dia tanya Sean, ada nampak Hailey tak? Dan Sean cakap apa? Sean ni boyfriendnya kepada Billy ni tau. Dah tu Sean cakap yang Hailey bagi tahu dia, Hailey nak pergi ke rumah ayah dia. Lepas dah pergi ke rumah ayah dia nanti, dia nak pergi rumah kawannya untuk tidur dekat sana pada malam tu. Jadi pada masa tu, Billy fikir anak dia selamat. Tak ada benda yang pelik pun berlaku dengan anak dia. Dan lagipun Hailey sendiri memang pernah tidur dekat rumah kawan dia sebelum ni. Jadi benda tu tak heran. Tapi esoknya tu, bila Hailey ni tak sampai-sampai rumah juga, Billy tadi pun pelik lah kan. Dah kenapa Hailey ni tak sampai-sampai rumah lagi kan? Jadi Billy ambil keputusan untuk pergi telefon kawannya Hailey ni dan tanyakan dekat mana Hailey berada. Lepas tu ditanyalah yang kata Hailey tidur dekat rumah kau semalam kan? Macam tu kan. Tapi masa tu kawan Hailey ni cakap tak ada pun. Hailey tak ada datang ke rumah dia dan tak ada tidur dekat rumah dia pun semalam. Jadi Billy pun terkejut. Mana pula lah budak ni pergi kan? So pada masa tu, Billy tadi pergi ke rumah Clinton, bekas suami dia. Pergi tanyakan, Hailey ada kat sini tak? Ada datang sini ke? Tapi Clinton cakap tak ada. Dan semalam pun dia tak jumpa dengan Hailey. Hailey tak ada pun datang ke rumah dia. Masa ni Billy tadi pun makin risau lah kan. Yelah, dah lah anak perempuan. Dah tu dia pergi ketuk satu-satu tetangga dia, jiran tetangga dia tu, untuk tanyakan ada nampak Hailey ke tak. Sebab masa tu dia takut kalau lah ada orang jahat yang culik anak dia masa anak dia ni nak pergi ke kedai. Itulah yang ada dalam fikiran dia tu. Tapi dia ada juga terfikir, ke Hailey ni ada nak marah dengan sesuatu dekat rumah sana lah kan. Sampaikan dia lari daripada rumah. Cuma bila dia tengok keadaan bilik Hailey tu, tak nampak pula macam remaja yang lari daripada rumah. Maksudnya baju dan benda-benda yang penting tu semuanya ada lagi dekat dalam bilik dia. So masa tu dia fikir tak mungkin Hailey ni lari daripada rumah. So apa yang dah berlaku dengan Hailey? Jadi pada masa tu, pada 28 Disember 2010, dalam pukul 2 petang, diorang pergi report polis yang mengatakan Hailey ni hilang. Awalnya tu, pihak polis ambil kes ni sebagai kes remaja lari daripada rumah. Tapi tak lama lepas tu, ditukar balik kes ni jadi kes remaja hilang. Kalau dah remaja hilang, berkemungkinanlah sesuatu yang buruk yang dah berlaku pada Hailey kan. Jadi pada masa tu, ramailah yang turun padang. Daripada kejiranan situ, dekat area-area bandar situ, ramailah yang turun padang dan tolong cari dekat mana remaja ni hilang. Media pun tolong juga disebarkan berita ni dan bagi update macam mana proses pencarian tu berlaku. Police say they are taking a more aggressive approach. They're actually canvassing the neighborhood around the Dunn home with non-uniform officers. They're going door to door looking for anybody that might know anything about Hailey. They're asking them questions. Do they know Hailey? What are they doing to help find Hailey? And if they can search the home. When officers do go in the home, they say they're looking only for Hailey, nothing else. Now, while police are out here doing their searches, hundreds of people have actually come together to conduct their own searches. One group has gone all the way to Dunn looking for anything to lead them to the girl. Jadi dalam masa yang sama, ramailah yang kena soal siasat kan. Yelah mak dia, Billy, ayah dia, Clinton dan boyfriend mak dia ni pun kena juga, Sean, sebab dia orang kan duduk satu rumah kan. Abang dia pun, David tu pun kena soal siasat juga. Dan pada masa tu, Sean cakap yang pagi tu lepas dia sampai office, dia bergaduh besar dengan bos dia. Dah tu, dia kena pecat. Lepas dah kena pecat tadi, dia pun pandu kereta balik ke rumah mak dia yang ada di Big Spring. Dan dia balik ke rumah Billy balik dalam pukul 3 petang. Pada masa tu, dia ada tengok Hailey ni tengah duduk depan TV dan tengah tonton TV. I went to me and Billy's bedroom and she came in there and told me that she was going to her father's house and that she was staying the night with a friend. And then she left. Jadi masa tu Sean cakap yang dia ada sorang-sorang dekat dalam rumah. Dan tak lama lepas tu, David dengan kawan-kawan dia pun sampai dekat rumah tu. Dah tu Sean cakap David dengan kawan-kawan dia ni start main video game. Petang tu, Sean pergi ambil Billy dekat tempat kerja. Dan itu je lah yang dia cerita. And this whole time you were thinking Hailey was at a friend's house? Yes. About what time did she say she was leaving at? What time Hailey was leaving? Mm-hmm. I guess it was sometime in between 3 and 3:30 when she said she was leaving. It was like shortly after I got.
Cuma perasan tak daripada apa yang dia cerita tu, macam dia cerita point-point tau. Macam point-point. Bukannya daripada awal apa yang berlaku, lepas tu cerita sambungan dia secara detail lah. Tak ada macam tu kan. Dia cuma cerita point-point yang penting yang berlaku pada masa tu. Nampaklah macam dia tengah sorokkan sesuatu. Dah tu, tadi kan dia cakap masa dia sampai je rumah, dia tengok Hailey tengah tengok TV. Lepas tu dia cakap dia duduk sorang-sorang kan. Sebab masa tu macam dia masuk dalam bilik ke apa gitulah. Dan dia cakap, Hailey memang biasa macam tu. Kalau nak pergi mana-mana, dia main pergi je. Tak ada cakap, saya nak keluar ni. Tak ada. So, daripada apa yang dia cerita, dia fikir pada masa tu Hailey keluar macam gitu je lah. Tak bagi tahu dia. Cuma dia cakap, selalunya kalau Hailey keluar macam gitu pun, dia akan balik-balik ke rumah tu. Esoknya tu, diorang semua buat pencarian dekat dalam hutan. Dekat kawasan-kawasan padang, kawasan lapang macam tu. Tapi orang ramai mula perasan tau, yang orang terdekat Hailey ni, maksudnya orang serumah dengan Hailey ni, tak ada pun nak tolong buat pencarian tu. Tapi ayah Hailey, Clinton tadi, dia memang bersungguh-sungguh mencari kat mana anak dia ni. Sampaikan ayah Hailey ni pergi cari dekat tempat pembuangan sampah. Pergi cari dekat lorong-lorong, dekat jalan-jalan. Dah tu diorang kan semua masuk hutan, cari dekat sekitar hutan situ. Dan Billy cakap dia tak boleh, dia tak sanggup nak pergi cari anak dia dekat dalam hutan sana, dekat dalam sampah ke, sebab dia rasa anak dia masih lagi hidup. Jadi kalau dia buat semua perbuatan tu, kalau dia pergi cari Hailey dekat dalam hutan, dekat tongtong sampah, dekat lorong-lorong, maksudnya Hailey tu dah meninggal dah. So macam dia tak nak terima fakta tu. Jadi Billy cakap lebih baiklah dia cuma sebarkan flyers je. Dia macam tolong juga kan, tapi sebarkan flyers, tolong cari anak dia, turun cari anak dia macam tu. Dan bukan sebarkan flyers je lah yang dia buat sebenarnya. Dia ada post dekat media sosial, post dekat Facebook, lepas tu bercakap dengan media. Kebanyakan orang yang bercakap dengan media adalah Billy, mak dia. But I have to do nothing but hope that she left by herself and that she's going to come back to me, because if I don't cling on to that hope, I don't have anything. Sean pula, daripada awal lagi tau, dia dah tak nak masuk campur langsung dengan semua ni. Dia tak tolong langsung tau. Tak tolong sebarkan flyers, tak tolong cari. Dia memang kalau boleh nak lari sejauh-jauhnya daripada penyiasatan ni. Tapi tetap juga nak kekalkan dengan imej baik dia tu. Jadi pada masa tu, pegawai penyiasat ni sampaikan pergi cari satu-satu tau. Pesalah-pesalah yang berdaftar yang ada dekat sekitar area situ. Kan diorang kan kalau ada penjenayah ni yang dah pernah buat serangan seksual ke, ataupun pernah buat, ya yang semacam gitulah. Diorang ni semua dah berdaftar dah dalam sistem polis ni. Jadi pihak polis pergi soal siasat satu-satu tau. Dekat mana korang berada pada masa sekian, pada hari sekian. Tapi last sekali, semua pesalah yang dah berdaftar tu ada alibi masing-masing. Maksudnya diorang bukanlah suspek yang pihak polis ni cari. Pada 29 Disember 2010, pihak polis dapatkan waran geledah untuk geledah rumah Billy dan juga Clinton. Tapi pada masa tu, diorang tak jumpa apa-apa pun. Pada 31 Disember 2010, anjing pengesan ni dapat kesan bau Hailey daripada rumah Billy sana, mak dia. Lepas tu pergi ke rumah Clinton, ayah dia. Dah tu pergi ke rumah kawan Hailey ni dan pergi pula ke satu motel. Jadi bila ditanya pekerja motel sana, diorang tak ingat pun kata Hailey ada pergi sana. Jadi pada masa tu, pihak penyiasat ni pergilah geledah motel tu kan. Pergi cek-cek area situ, tapi diorang tak jumpa apa-apa juga. Tak ada pun bukti yang mengatakan Hailey memang pernah ada dekat motel tu. Pada petang tu, petang 31 hari bulan kan, Billy dan juga Sean ni, dia ada buat sedikit parti dekat rumah diorang. Yalah, nampak macam parti lah sebab diorang ada buat makan-makan, ada buat minum-minum, lepas tu pasang muzik kuat-kuat macam dum-dum-dum-dum. Seolah-olah macam diorang tengah nak menyambut Happy New Year tau. So, ramailah orang yang fikir, peliklah pasangan ni. Anak dia baru je hilang. Lepas tu tak tahu lagi kat mana anaknya ni berada. Hidup ke mati ke macam mana kan. Tapi diorang boleh bersenang lenang sambut Happy New Year. Clinton,
Pada masa tu ada kat rumah dia tau. Dia tak dijemput pun. Clinton ada dekat rumah dia sana. Lepas tu dia duduk mengintip je rumah Billy tadi dengan binokular tu. Yelah, teropong ajaib kita lah kan. Dia duduk mengintip je. Dah tu Clinton ni cakap yang dia rasa marah sangat dengan Billy ni sebab Billy sempat lagi nak sambut Happy New Year semua padahal anak dia orang ni masih lagi tak ditemui. Yelah, kalau dah jadi sesuatu yang buruk sebagai mak, anak pula hilang kan. Mana nak ada mood lagi nak sambut itu, nak sambut ini. Tapi bila ditanya, mungkin wartawan lah kot yang tanya kan, Billy sempat lagi nak sambut hari New Year, buat parti semua. Lepas tu Billy cakap apa? Sebenarnya dia tak buat parti pun. Dia cuma, yelah, saudara mara dia, kawan-kawan dia datang untuk bagi semangat dekat dia, untuk bagi support dan juga bimbang dengan Hailey ni. Jadi dia pun dah orang datang, buatlah makan-makan sikit. Macam tu lah dia cakap. It's been reported that we hosted a New Year's Eve party at our house. This is an absurdity beyond belief. Members of my family were at my house to be with me in this time of distress and to worry about Hailey. Jadi pada masa penyiasatan tu dijalankan, diorang macam lebih fokus kepada kehidupan Hailey dekat rumah bersama Billy dan juga Sean. So diorang nak tahu kehidupan diorang ni biasa je ke, bahagia ke, ataupun ada sesuatu yang krik-krik. Jadi pada masa tu penyiasat dapat tahu yang keadaan rumah ataupun situasi dekat dalam rumah tu macam tak terlalu elok untuk seorang anak remaja tinggal dekat situ. Sebab apa tahu? Sebab Billy dengan Sean ni, diorang berdua ni selalu sangat berparti. Dah tu diorang ada ambil benda-benda terlarang. Yelah, dah lah. Dan tak lama lepas tu, pihak penyiasat dapat tahu pula yang kata hubungan Billy dengan Sean ni tak adalah sebahagia yang diorang ni nampak. Sebab Billy dengan Sean selalu sangat gaduh. Boleh kata gaduh besar sampai melibatkan pihak polis juga tau. 10 bulan sebelum Hailey ni hilang, diorang berdua ni bergaduh besar. Lepas tu, diorang call pihak polis untuk selesaikan masalah diorang ni. Jadi mula-mulanya tu Billy yang call pihak polis dan tak lama lepas tu Sean pula yang call pihak polis. Cerita daripada versi dia pula. I broke up with this guy a couple of days ago and he's a little MHMR and he's telling me that he's gonna me and my ex-husband and that it's gonna be remembered for a long time. I got a situation on my hands. I have an ex-girlfriend and she's taking a whole bunch of Klonopin. It's like a anxiety pill that I take. So I guess she got them from me and she said she took a bunch of her pain pills too. And she's saying that she wants to die if she don't care about life and all the bull crap. So I don't know what to do. Tapi diorang berdua tak pernah kena tangkap lah. Tak ada dakwaan yang dibuat apa semua. Dan tak lama pun diorang gaduh tu. Terus diorang baik balik. Macam dah tak ada apa-apa yang berlaku. Dalam bulan Januari 2011, pada masa tu, pencarian Hailey masih lagi diteruskan. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya pihak FBI dan pihak Texas Ranger terlibat juga. Dah tu, diorang ada pasang satu billboard untuk bagi tahu yang tengah mencari Hailey macam tu kan. Dan billboard tu sendiri pun dia ambil satu tempat yang paling strategik dekat bandar tu. Dalam masa yang sama, radius pencarian pun diluaskan. Bukan saja fokus kepada bandar tu, tapi diorang mula cari dekat luar bandar juga. Jadi pada masa tu, pegawai penyiasat tadi minta supaya Billy dan juga Sean buat polygraph test. Yang mana kedua-dua diorang ni fail dalam polygraph tu tau. Masa first test tu, Billy fail. Sebab katanya keadaan dia pada masa tu tak kondusif. Dia dalam keadaan mabuk teruk pada masa tu. Tak tahulah mabuk ke, khayal ke, dia kan ambil barang-barang macam itu kan. Dan bila buat polygraph test untuk kali kedua, keputusan tu menunjukkan yang Billy ni menipu. Sean pula, dua-dua polygraph test yang dia buat fail. Dah tu dia ambil lagi sekali polygraph test tu. Okey, keputusan polygraph test yang pertama dan juga kedua yang Sean ni punya menunjukkan yang dia tak bercakap benar. Dan polygraph test yang ketiga pula, menariknya dekat sini, bila ditanya, kau rasa Hailey sekarang ada dekat mana? Lepas tu Sean ni jawab, dekat Scurry County. Dah tu soalan kedua, bila ditanya, habis siapa yang patut kita orang cari untuk tahu tentang Hailey? Dan Sean cakap apa? Kita orang berdua. Maksudnya dia dan juga Billy. Abangnya Hailey, David tadi, dia pun ada bantu siasatan ni juga. Dia bagi keterangan yang kata pada hari Hailey tu hilang, ada sesuatu yang agak pelik berlaku. David cakap,
Tengah hari tu, bila dia sampai je dekat rumah, dia tengok rumah tu terkunci tau. Dia try lah buka. Lepas tu tak boleh. Lepas tu dia ketuk lah. Ketuk. Katanya banyak kali juga dia ketuk pintu tu. Tapi lambat sangat orang yang kat dalam rumah tu nak buka pintu. Bayangkan 5 minit dia duduk dekat luar rumah. Ketuk-ketuk pintu. Tapi tak ada siapa pun yang buka. Tak buka. Lepas tu dekat dalam rumah tu macam sunyi je. Macam tak ada orang. Jadi David tadi pun ambil keputusan untuk pergi intai dekat cermin tingkap yang ada dekat sebelah rumah dia tu lah. Masa dia pergi intai tu, dia tengok Sean ada berdiri je dekat ruang tamu sana. Dah tu keadaan Sean pada masa tu seolah-olah macam kaku tau. Macam dia sendiri dalam keadaan terkejut sampaikan dia tak boleh nak buat apa, kaku dekat situ dan tak boleh nak berfikir. Itulah keadaan yang David ni nampak pada masa tu. Jadi bila dia dapat maklumat daripada David tadi, pihak penyiasat ni pun nak pergi cek betul ke apa yang Sean ni cerita, apa yang dia dah buat pada hari tu. Sebab polygraph test tadi pun fail kan. Jadi betul ke dia cakap dia pergi kerja, lepas tu kena buang, gaduh-gaduh kena buang dan dia terus balik rumah mak dia kan. Bila pihak polis ni pergi dekat tempat kerja Sean ni, pergi jumpa dengan bosnya Sean, lepas tu tanyalah apa yang sebenarnya dah berlaku. Bos Sean ni cakap, pagi tu Sean datang kerja, lepas tu dia bagi surat resign, dia berhenti kerja pada hari tu terus, dah tu dia belah daripada tempat tu. So tak ada pun sebenarnya yang kata dia bergaduh dengan bos dia, lepas tu bos dia pecat dia, benda tu semua tak berlaku. Dah tu cerita dia kata lepas kena pecat tadi, dia terus pergi rumah mak dia kan. Itu pun tipu juga tau. Sebab pihak polis ni pergi pin telefon milik Sean dan mereka mendapati yang pagi tu Sean pergi tempat kerja dia. Lepas tu Sean balik ke rumah yang mana Billy dengan dia tinggal tu. Dan tak lama lepas tu barulah Sean ni pergi ke rumah mak dia. Yelah rumah mak dia tu kan ada agak jauh lah juga daripada rumah yang diorang ni tinggal. Ada dekat Scurry County sana. So pada masa tu pihak polis pun pergi search telefon dan juga komputer milik Sean. Pada masa tu diorang jumpa ada beberapa gambar dan juga ada beberapa bahan bukti yang mengatakan Sean ni terlibat dengan remaja bawah umur. Lepas tu gambar-gambar yang dia simpan tu semuanya gambar-gambar yang macam krik-krik lah. Pihak polis juga jumpa ada banyak sangat artikel yang creepy-creepy tentang serial killer, tentang pembunuh bersiri. Dalam masa yang sama juga kan diorang geledah rumah Sean dengan Billy tadi kan. Pada masa tu sebenarnya diorang ada jumpa dekat dalam bilik tidur diorang berdua ni, ada banyak sangat artikel-artikel tentang pembunuh bersiri. Lepas tu Billy cakap itu memang hobi diorang berdua untuk kumpulkan dan untuk tahu tentang pembunuh bersiri. Tapi Clinton cakap, ayahnya Haley ni, dia cakap macam ni tau. Pelik lah dengan diorang berdua ni. Anak diorang hilang, tak jumpa-jumpa lagi kan. Tapi diorang ni berdua ni sibuk dengan duk research serial killer. Ataupun duk cari tahu, duk study tentang serial killer, pembunuh bersiri. Kan tak pelik tu. Jadi Clinton cakap dia percaya sangat yang Billy dengan Sean ni ada kaitan dengan kehilangan anak dia. Okey, pada hari Haley ni hilang, pada masa tu bapak saudara dia ni adalah bercakap-cakap dengan Sean kan. Macam borak-borak macam tu lah. Lepas tu dia cakap, macam manalah ada orang sanggup cederakan budak 13 tahun. Lepas tu Sean dia jawab dengan selamba je tau. Dia cakap macam bunuh rusa. Jadi perbualannya ni pakcik dia tadi pergi bagi tahu pihak polis. Dalam masa yang sama juga sebenarnya Sean tadi dia memang boleh kata pakar jugalah dalam memburu rusa ni. So dia selalu bangga diri, bercakap besar macam tu kan. Yang dia selalu pergi buru rusa, lepas tu potong-potong rusa tu dengan menggunakan gergaji. So dia selalu bercakap besar tentang tu. Yelah bangga agaknya kan. So start daripada situ bila dah ada syakwa sangka dengan Sean tadi kan. Jadi Sean ni terus jadi person of interest ataupun orang yang berkemungkinan berlaku kepada kes ni. Cuma macam saya cakap sebelum ni, pihak polis tak ada bukti yang kukuh untuk dakwa Sean ni. Cuma semua orang pun percaya yang Sean ni dah ada buat sesuatu dengan Haley, sesuatu yang buruk dengan Haley, walaupun dia habis-habisan menafikan semua ni. Yeah, as far as me, Haley, and Billy and David, we all get along just fine. And I would never do nothing to that little girl. I love her with all my heart. And I just wish for her safe return. Tapi masa semua orang dah syak Sean tadi, Billy, kekasih hati Sean ni,
tetap juga habis-habisan percaya dengan Sean tau. Sampaikan sanggup dia menipu bila pihak polis ni datang ke rumah dia, tanyakan dekat mana Sean berada dan Billy ni menipu. Dia cakap dia tak tahu dekat mana Sean berada. Padahal dia yang sorokkan Sean tu. Ya kantoi lah sebab pihak polis tu dah ada warrant kan. So diorang boleh je masuk ke dalam rumah tu untuk cari tahu dekat mana Sean berada. Dan last kali kantoi, rupa-rupanya si Sean ni tengah menyorok dekat dalam bilik tidur diorang. Jadi pada masa tu, Billy kena tangkap dan didakwa telah menipu pihak polis, menghalang keadilan dan juga memiliki dadah. Pada masa tu, dia diberi 1 tahun percubaan. Tak lama lepas tu, Sean dengan Billy ni berpisah tau. Ingatkan cinta mati, rupanya pisah juga. Dalam masa yang sama, pencarian Hailey ni tetap juga diteruskan. Dah berbulan-bulan dah masa tu. Pihak berkuasa dengan orang sekeliling yang datang membantu tu habis-habisan cuba mencari dekat mana remaja ni hilang. Hailey Dunn first went missing back in December of 2010. Those in Colorado City began handing out flyers and printing the teen's information on the back of shirts. Then in June of 2012, the Hope for Hailey search team brought in a psychic and investigator to help in the search. The team brought in their own cadaver dogs, went over notes, and went out and searched areas, but still no trace of Hailey in those efforts. Dan pada 16 Mac 2013, ada orang jumpa mayat manusia dekat dengan lapangan terbang yang mana kurang daripada 1 batu je daripada rumah ibunya Sean tadi. Bila dibuat bedah siasat, rupa-rupanya itu adalah mayat Hailey. On April 26, 2013, the Scurry County District Attorney's Office received written confirmation that the remains have been positively identified as those of Hailey Dunn. Bila ayah Hailey ni dapat khabar berita yang kata anak dia dah ditemukan, mayat anak dia dah ditemukan, pada masa tu dia cakap dia rasa macam lega sangat sebab dia tahu penderitaan anak dia ni berakhir juga. Yelah dia berharap dengan penemuan mayat anak dia ni, bolehlah pihak polis siasat dan dapatkan keadilan untuk anak dia. The investigator over the case right now out of Scurry County, he told me one time, he said he doesn't care if it takes 20 years to do this. And I do care if it takes 20 years. I don't want the person that hurt my kid doesn't need to walk the street for 20 years. Tapi atas sebab-sebab tertentu, penyiasatan tu ambil masa beberapa tahun pula untuk kumpulkan bukti-bukti tu semua tau. Bila dah cukup bukti, barulah boleh buat tangkapan kan. Pada bulan Jun 2021, lebih daripada 10 tahun lepas kes ni berlaku, akhirnya Sean ditangkap dan didakwa dengan kematian Hailey Dunn. Pada masa tu, pihak polis cakap yang ada bukti DNA yang menunjukkan Sean terlibat dalam kematian Hailey. A community with closure tonight following over a decade's worth of questions into the disappearance and murder of Hailey Dunn. Sean Atkins, the only person of interest at the time behind bars, charged with her murder. A vigil held tonight in Colorado City for a moment many waited a long time for. Things that Hailey used to tell me about the man. What kind of things? She didn't like him. She didn't trust him. She was afraid of him. I don't want to be here right now. I'm going to be here with you because I don't feel right with my stepdad. Masa dekat mahkamah tu, pihak pendakwa raya ni keluarkan bukti yang mengatakan Sean dah habiskan nyawa Hailey dengan menghentam sesuatu objek yang keras dekat kepala Hailey. Tapi Sean habis-habisan dia tak mengaku tau. Dia tak mengaku bersalah dengan semua tuduhan atas dia. Dah tu dia dikenakan denda sebanyak $1 juta atas tuduhan membunuh dan $250,000 atas tuduhan pelupusan mayat. The end. Ya, rasanya kes dia ni masih lagi berlangsung sekarang ni. Sebab saya cuba cari pun, saya tak jumpa lagi apa hukuman terakhir dia. Yelah, dalam tahun 2022 hari tu pun, artikel menunjukkan inilah hukuman terakhir dia. So, sekarang ni baru bulan 1 kan. Bulan 1, dah post ni bulan 2 lah. Bulan 2, 2023. Ya, setakat ni tu belum ada lagi. Jadi itulah dia cerita tentang Hailey Dunn. Memang kesian sangat kat dia kan. Dia tak bersalah. Remaja lagi. Tak tahulah apa yang merasuki Sean ni. Tapi yelah, kalau dah terlalu terjebak sangat, terlalu minat sangat dengan serial killer, lepas tu sampaikan study, kumpul-kumpulkan bukti semua kan. Dan yang paling penting, dia ada simpan benda-benda yang berkaitan dengan budak-budak bawah umur. Benda yang krik-krik tau.
So logik lah dekat situ kalau dia pelakunya. Jadi saya tahu korang sendiri pun ada pendapat korang sendiri. So tinggalkan komen dekat bawah. Jadi macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.